Kita selepas ini kita nak bersama dengan salah seorang artis yang dikesan positif COVID-19 iaitu Ketua Kumpulan Nasyid Rabbani iaitu Ustaz Azadan. Alhamdulillah telah pun dikabarkan Ustaz Azadan dah pun sihat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Masya-Allah. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah baik kat sini. Semalam saya petang dah balik ke rumah. Okey. Walau macam mana pun ada 4 hari untuk berehat di rumah habiskan thyroid punya ubat. Okey. Jadi kabarnya kuarantin selama 12 hari. Ada di MAIPS, ada juga di Hospital Sungai Buloh dan juga ada di Hospital Kuster. Ya, bagaimana? Mungkin boleh ceritakan sedikit perjalanan dia supaya kita boleh mengetahui khabar, Ustaz? okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada MSI, Fazli, Hanim, semualah penonton-penonton, sahabat-sahabat anda yang mendoakan. Itu yang paling penting sekali, nikmat yang saya rasa bila kita diuji ni, kita tidak rasa keseorangan. Kita didoakan oleh semua sahabat-sahabat saya, Kumpulan Rabbani dan sebagainya. Jadi sebenarnya puncanya saya bekerja di Pasaraya Janda, PSB Sungai Buloh. Jadi kita kena sensitif sebenarnya. Ada seorang dua staf yang kita dah nampak batuk-batuk sesama, tapi sebab dia mungkin energi dia kuat, dia ingatkan dia sihat. Jadi saya nasihatkan untuk anda kat luar sana, kalau dah ada komplikasi yang macam tu, kena cepat-cepat buat swab sebenarnya. Jadi kita ni supaya bukan untuk diri kita saja, tapi untuk orang keliling kita. Jadi saya pun bila dia macam tu, saya macam biasa je. Jadi kita lepas tu besoknya saya dapat maklum dia positif. Bila dia positif, saya pun terus dengan semua management kita pergi buat swab. Waktu swab yang pertama, saya negatif. Jadi Alhamdulillah negatif. Yang test ILU tu 2 hari lagi keputusan dia. Jadi saya pun balik rumah, malam tu saya tiba-tiba demam panas. Lepas tu belakang dia tarik macam memang sakit sangatlah. Hari yang sama lepas swab test pertama? Yes, sedangkan negatif tu. Padahal negatif tu? Tengah malam saya menggigil, saya kejut orang rumah, saya terus spread. Saya kata, Umi kena tidur asing. Terus kami tidur asing 2 hari. Lepas tu hospital klinik call beritahu saya punya ILU positif. Jadi saya tak melengahkan masa, anak-anak uruskan saya pergi PAC. Saya sebenarnya bila kita ni orang yang sibuk, saya tengok ni saya nak bagi pengajaran untuk kawan-kawan kat luar sana. Kita tak suka bersesak, kita tak suka beratur dan sebagainya. Tapi saya nak ceritakan pada anda semua betapa frontliner kita ni yang sangat profesional, bekerja sungguh-sungguh. Saya hilang rasa benda tu. Dan saya boleh bersabar dari pagi saya sampai KLC Shah Alam tu, sampai petang tu saya boleh bertahan sebab mereka sangat mengambil berat tentang kita. Dan saya rasa bersalah kalau saya rasa gelisah kat situ. Jadi Alhamdulillah sampai lewat petang saya dimasukkan ke MAIPS Serdang. Sampailah sana mereka sambut kita ni memang sungguh-sungguh dan saya tak ada rasa cacat celanya. Jadi dan saya melihat kerja-kerja diorang tu, saya memang nak share pagi ni dah nekat dengan anda kat luar. Jangan takut kalau ada berlaku apa-apa komplikasi, pergi saja. Sebab apa, barisan hadapan kita ni memang dah dirancang sebaik mungkin oleh pihak kerajaan. Semua jabatan-jabatan terlibat. Dan kalau kita lihat di TV yang mungkin keluar beberapa orang memberi taklimat dan sebagainya, tetapi di belakang mereka terlalu ramai frontliner Malaysia ni. Semua jabatan-jabatan kerajaan mengambil peranan mereka. Kalau tak, saya rasa saya pun tak sanggup nak duduk dewan seramai-ramainya, nak beratur, ambil makan dan sebagainya. Tapi saya tak rasa itu tekanan sebab mereka sangat bagi komitmen pada kita. Walaupun sebenarnya mereka mungkin sangat penat dan juga lelah tapi masih lagi menunjukkan semangat. Ya, betul. Saya memang tak, memang saya tengok 900 orang dalam satu dewan diurus oleh hanya beberapa orang frontliner dan doktor. Doktor pun ada masa yang bagi kelakar lagi pada kita, tu yang rasa macam terharu sangatlah. Masya Allah. Dan selepas itu juga dikabarkan dipindahkan ke ward Kuster di Hospital Sungai Buloh. Kenapa ada berlaku? Sepatutnya saya 27 hari bulan sudah dapat maklumat pergi balik. 27 malam tu tiba-tiba bila nak ambil surat, doktor extend saya. Dia kata ada sikit komplikasi dekat saya punya darah.
Lepas tu saya pun tenangkan fikiran sebab ialah kita kena beri kepercayaan sebenarnya kepada mereka. Dan besok 28 pagi tu saya berlaku pernafasan pula problem. Okey. Pernafasan saya problem, jadi terus diorang di Main Serdang tu sebenarnya dia ada satu lagi bilik kecil macam kecemasan. Memang sangat teratur diorang ni sebenarnya. Jadi saya dimasukkan ke situ selama 2 jam untuk memastikan pernafasan saya dah okey, baru diorang transfer ke Hospital Sungai Buloh. Setiap detik saya memang melihat perjalanannya sangat kemas. Walaupun mereka sedang kelang kabut nak melayan karenah yang beribu-ribu orang dekat MAIS tu. Jadi saya rasa bersalah kita rakyat Malaysia kalau asyik cari salah saja. Sebab kerajaan telah memberikan yang sepenuhnya, yang baik. Apa sangat lagi yang kita nak kan? Jadi kalau di sana tu, ya Allah, saya rasa memang layanannya mesra. Saya tak nampak mereka kelang kabut. Mereka betul-betul 100%. Dan saya bila tengok renung dia orang buat kerja tu, saya terfikir macam mana keluarga dia orang di rumah kan. Dan pastinya insya-Allah jangan risau, Allah dah susun untuk keluarga mereka kan. Terima kasih. Jadi, sampai di Sungai Buloh, rawatan rapi lah. Terima kasih juga kepada semua frontliner dan doktor-doktor di Sungai Buloh. Memang terus saya diberi rawatan rapi, ubat tak putus. Malam pertama tidur tu 2 jam sekali dikejut untuk ambil darah, untuk bagi ubat dan sebagainya. Sampai siang tu mereka nak pastikan darah saya okey, pernafasan saya okey, gula okey. Jadi alhamdulillah saya dapat kontrol diri saya sebab saya akan automatik. Kita automatik akan disiplin sebab kesian kan kerja-kerja mereka tu. Melihat kepada pengorbanan mereka kan. Betul. Jadi berada di ward kusta tu berapa hari? 4 hari? Kusta pun 2 hari je. 2 hari je. Selepas daripada sana terus balik pulang ke rumah. Pulang ke rumah alhamdulillah. Dan doktor bekalkan thyroid untuk 4 hari lagi ni kena berehat di rumah dululah. Baik. Kita doakan Ustaz semoga yalah makan ubat apa semua jangan skip ya, dan ramai Ustaz doakan kesihatan Ustaz dan juga kesihatan Ustaz, dan apa yang Ustaz katakan tadi adalah gambaran sebenar bagaimana petugas kesihatan yang bertugas lumus sebenarnya untuk menyelamatkan nyawa pesakit COVID-19 ini. Kita sedar bahawa setiap hari Ustaz pun yang ada kat sana kan, jadi Ustaz pun tahu pukul 2-3 pagi pun ada juga kan pesakit-pesakit baru yang datang kan. Jadi frontliner sebenarnya memang bertugas lumus untuk menyelamatkan. Jadi anda mereka yang kat luar sana yang kita baca dalam grup WhatsApp, Facebook, IG yang suka salahkan kerajaan gagal apa, malulah sikit. Sebab jangan kerana satu segmen kita melambatkan proses memulihkan keadaan COVID-19 kita. Jadi nanti kat akhirat dakwa kita baru tahu kan. Jadi jangan tulis benda-benda yang membodohkan diri kita. Betul. Sebab kerajaan kita sangat perfect. Mereka bukan buat kerja seorang-seorang tau. Betul. Semua agensi bekerja untuk memastikan kita selamat. Termasuk MHI. InsyaAllah Ustaz. Juga dikabarkan Ustaz terpaksa menangguhkan perkahwinan anak andanya disebabkan COVID dan juga sekatan pergerakan penuh yang dilakukan ni kan Ustaz? Ya, saya pun minta doa. Hari ini isteri saya pula kena pergi CAC. Orang saya positif pula. Jadi saya pun tak tahu kan. Dia dah kuarantin 10 hari sebenarnya kat rumah ni. Tapi waktu saya nak balik 2 hari lepas, doktor call dia positif. Jadi hari ini anak saya bawa dia ke Shah Alam. Jadi mereka tak beritahu saya awal, takut saya risau. Jadi mereka dah berbincang dengan belah keluarga lelaki. Kami terpaksalah tangguhkan nikahnya sepatutnya 5 hari bulan 6 ni. Doakan Nizwan dengan Nisa akan selamat nanti insyaAllah lepas lockdown nanti kita buat insyaAllah. Kita utamakan dulu yang mana-mana penting. Dan anak-anak saya yang lain semua pun dalam keadaan stabil. Cuma nombor 3 ni hari ni kena buat swab balik sebab dia belum dapat keputusan. Tak tahu kenapa, mungkin ada technical sikit. Saya harap dia negatif lah. Kalau dia negatif, yang 4 ni selamat lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik Ustaz. Terima kasih kepada semua NGO, Rabani MP-nya, Siriake-nya, Sahabat Nanda Mumi, Munsyid Malaysia, Yayasan Sofa, Pusat Pengajian Al-Bari, semua-semualah. Terima kasih yang mendoakan. Baik. Terima kasih Ustaz. Jaga diri.
Jadi baik-baik. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Anin, terima kasih Fazli. Ya, sama. Terima kasih penerbit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Azadan Abdul Aziz yang kini berkongsi dengan kita kan. Kita sama-sama doakan kerana orang rumahnya, isterinya pula yang didapati positif. Kita harapkan tidak ada berlaku sebarang yang serius dan semoga cepat sembuh, insya-Allah. Amin.